Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi qadahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Allah SWT bagi kita kesihatan, kekuatan untuk kita bekerja, belajar, beribadat dan berkhidmat bakti kepada Allah SWT, insyaAllah, dan juga keluarga dan juga orang Islam sama-sama kita lah, insyaAllah, bakti pada guru kita, Masya Allah. Jadi malam ni saya nak sembang pasal kaedah pemakanan, cara makan, gabungan makanan yang boleh mengundang penyakit. Sebelum ni kita ada tajuk tentang waktu minum air ketika kita makan. So yang itu kita dah amal dah berapa bulan dah. Alhamdulillah 4, 5, 6 bulan dapat manfaat. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang amal dapat manfaat, insya-Allah, kan. Yang belum amal boleh berazam, iltizam untuk beramal, untuk mendapat manfaat, satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Minum sebelum makan. Selepas makan biar 40 minit baru minum, baru kita sihat, kuat organ-organ sistem perhadaman, usus kecil, usus besar, perut, kita punya kolon dan juga anus, tak ada buasir. Kita buang air besar pun cantik, buang kecil cantik, buang pinggang pun bagus, kuat, kencing pun tak berbuih, cantik lah, bersih, jernih, hati pun bersih, okay. Dan tak ada alahan, insyaAllah, tak ada angin, tak ada sakit-sakit badan. Penting, minum air sebelum makan atau semasa makan, jangan selepas makan, sejurus selepas makan dalam masa 40 minit. Itu tak boleh, tak dibenarkan. Jadi sekarang ni kita nak cerita gabungan makan yang menyebabkan gangguan sistem penghadaman, menyebabkan penyakit lah. Dia mengundang gastrik dan juga angin. So apa tu? Semasa kita makan ikan, khusus untuk lauk ikan sahaja, ikan. Jadi kita tidak sepatutnya mengambil sayuran hijau yang mentah, maksudnya ulaman ataupun salad, kan. Salad, orang putih panggil salad lah. Kita panggil salad daun salad lah, kan. Tapi maksud salad tu ulaman. Daun daun pegaga, daun lamraja, daun silum, daun tenggek borong, daun pasli, daun ketumbar, daun roket, wal roket. Saya baru ni makan sayur ulaman daun roket. Ulaman berdaun hijau, khususnya ulaman berdaun hijau tak boleh diambil bersama ikan. Jadi kita makan nasi, makan ikan, kan. Ikan goreng ke, ikan gulai ke, ikan masak lomak, masak kari, tak boleh ambil bersama ulaman daun hijau. Khusus, ini khusus ulaman daun hijau. Kalau yang sayuran hijau yang dah masak macam kangkung, kita masak tak bawa ulam. Sayur bayam, sawi semua kita masak, kan. Tu tak apa. Kobis pun kita masak, bunga kobis, kan, brokoli semua kita masak, tak masalah. Terung pun tak apa, itu tak apa. Itu tak termasuk dalam sayuran daun hijau. Kobis, terung, tomato, timun, itu tak apa. Kita boleh makan bersama lauk ikan dengan nasi kita. Tak apa kita nak mengatai ikan. Tapi daun ulaman hijau yang mentah, raw, tak boleh makan bersama ikan, sama ada ikan laut ataupun ikan darat, ikan air tawar, ikan air masin atau ikan air tawar, Masya Allah. Yang itu kita tak kaji pula lah. Tapi sebenarnya benda ni ada disebut dalam kitab Tibbun Nabawi oleh Imam apa saya lupa, tak ingat. So Masya Allah, ada kesan, ada kesan pada sistem penghadaman. So 2-3 hari lepas saya silap langkah, saya makan daun ulam wal roket. Wal roket ni selalu ada kat
Aeon lah. Jaya Grocer kot kalau ada Aeon. Begitu Pasar biasa jarang ada. Kat pasar-pasar market basah mungkin ada lah kan. So biasanya Wild Rocket ni ini makanan orang Mediterranean, orang putih, orang Arab. Dia suka makan Wild Rocket. Ataupun daun roket, panggil daun roket. Tak tahu panggil daun Malaysia tak ada orang makan Melayu tak tahu makan lah kan. Saya makan daun roket, sedap. Rasa dia macam kacang-kacang sikit kan. Dan dia ada khasiat untuk bagi tenaga, khususnya untuk lelaki, untuk kelakian, tenaga batin, Masya Allah. So saya makan lah bersama ikan. Saya makan ikan apa tu, ikan sardin, ikan selayang. Bukan ikan sardin tin, ikan selayang. Ikan selayang buat masak apa entah, kari kot, Masya Allah. So saya makan daun ulaman tu memang kegemaran saya. Daun roket saya makan banyak. Ikan pun saya makan banyak, Masya Allah. So mulalah sakit perut. Lepas tu siri sakit perut. Dia rasa perut kita macam raw. Kan raw. Rasa macam makanan kita tak hazam. Lepas tu kita pergi buang besar macam cirit. Dia tak cirit lah sampai 4-5 kali. Saya dia sekali je. Sekali keluar tapi rasa macam dia cirit lah. Keluar cecair. Masya Allah. Anak saya pun yang makan ikan sardin, ikan selayang tu dengan daun roket pun sama juga. Dia pun makan daun roket banyak juga. Pun begitu juga, dia ceret sampai keesokan harinya beberapa kali dia buang. Perut kita rasa macam raw. Lepas tu kita dah masa 2, 3, 4 hari masih lagi rasa macam senak-senak. Saya rasa bahagian kanan. Bahagian kanan perut. Rasa macam pelik lah. Raw bahasa Inggeris istilah raw. Raw ni apa? Mentah. Bukan mentah. Macam kita makan tu kita tak hadam, tak diserap, no. Masya Allah. Begitu. So sila jangan amal makan ulaman daun hijau bersama ikan, tak kira ikan laut atau ikan air tawar, Masya Allah. Jangan makan bersama. Tapi kalau nak makan dengan ulaman daun hijau bersama daging ayam kan, ayam kampung, daging kambing, lamb, makan kerang, kepah, kupang ataupun ketam, udang, sotong tu tak apalah kan. Itu tak termasuk dalam undang-undang ni lah, peraturan ni, Masya Allah. So kemungkinan dalam daun hijau yang segar, ulaman, dia banyak mengandungi anti-nutrient kan. Boleh tengok video saya yang lepas-lepas, video kita lepas, banyak cerita pasal anti-nutrient dalam makanan kita lah, berasaskan tumbuhan, khususnya yang mentah, segar, ulaman. Kalau dalam daun hijau dia ada phytate, ada ke? Saya tak ingat phytate. Oxalate. Dia tinggi oxalate kan. Oxalate, lepas tu dia tinggi apa saya pun dah tak ingat lah. Dia ada 5 bahan anti-nutrient yang utama lah dalam makanan berasaskan tumbuhan, khususnya ulam-ulaman. Oxalate yang paling banyak dalam sayuran hijau, mentah, ulaman, oxalate. Phytate pun ada juga rasanya kan. Begitu So jangan makan bersama ikan. Nak makan lepas kita makan kan. Kita nak makan, nak khasiat dia lepas kita makan ikan, mungkin petang ke, malam ke, tengah hari kita dah makan ikan kan. Malam tak payah makan ikan, ataupun petang kita nak makan sayur je, boleh meratah macam tu lah kan. Tapi sayuran hijau ulaman dinasihatkan elok mengambil bersama minyak perahan sejuk, minyak kelapa dara ataupun minyak zaitun extra virgin kan. Kalau ada minyak red palm oil yang 100% red palm oil, tak ada campur dengan minyak RBD ataupun apa-apalah minyak perahan sejuk yang lain, minyak avocado virgin, extra virgin kan. Semua minyak perahan sejuk. So kita boleh makan bersama dengan
ulaman, daun-daun ulaman macam orang Arab kan. Dia buat salad dia, parsley, tabuleh. Daripada daun parsley dia campur dengan bulgur. Bulgur tu biji gandum yang telah diparboilkan, disteamkan. Masya-Allah. Kan macam beras parboil lah. Ini bulgur campur dengan daun parsley, tomato, mungkin timun sikit, lepas tu perahan lemon kan. Lepas tu campur minyak zaitun extra virgin. Masya-Allah. Campur dengan minyak zaitun extra virgin kan. So bila kita makan sayuran ulaman hijau bersama minyak sayuran perahan sejuk, maka nutrien dalam daun hijau tadi, ulaman daun hijau dapat diserap. Dapat diserap secara maksimum, optimal. Dapat diserap. So ada nutrien-nutrien yang larut lemak kan, mineral-mineral kan, vitamin larut lemak macam vitamin A, provitamin A, bioflavonoids, vitamin E, D kan, dan juga vitamin K kan. Dalam sayuran hijau banyak vitamin K1 lah, dan dalam perut bila kita makan dia akan ditukar kepada vitamin K2 oleh bakteria baik dalam usus kita. Masya-Allah. So bila kita makan bersama minyak perahan sejuk, semua zat-zat ni, mikronutrien ni dapat diserap secara optimal. Kalau tak makan bersama minyak, jadi banyak yang tak dapat diserap. Sikit saja yang diserap, jadi lain pergi keluar buang sebagai najis, bahan buangan lah kan. Memang bagus begitu. So sayuran hijau ulaman seeloknya diambil bersama minyak perahan sejuk, minyak kelapa dara atau minyak zaitun extra virgin. Kalau tak nak makan dengan nasi pun boleh kan. Dapat manfaat minyak kelapa dara yang sebagai antiviral kan. Untuk sekarang banyak jangkitan influenza, COVID kan. Bagus ambil minyak kelapa dara sebab dia kaya dengan minyak asid lemak berantai sederhana, lauric acid, capric acid kan. Kan, karbon 10, karbon 8, karbon 6, karbon 12, karbon 10, karbon 8 dan karbon 6. So semua asid lemak berantai sederhana ni bersifat antimicrobial, lipid coated microbes ataupun kuman-kuman bakteria, virus, fungus, yeast yang bersifat lipid coated. Malah parasit juga, cacing. Masya-Allah. So kita ambil VCO bersama dengan sayuran hijau, ulaman, dapat kita serap zat dalam sayuran hijau tadi, ulaman hijau, ulaman berdaun hijau, dan kita dapat juga manfaat khasiat daripada minyak kelapa dara, asid lauric tadi sebagai antiviral untuk mencegah kita daripada dijangkiti oleh influenza atau COVID dan banyak lagi virus-virus lain, dengue, even HIV punya virus pun bersifat lipid coated yang boleh dimusnahkan, aktifkan oleh minyak kelapa dara. Masya-Allah. So tak boleh makan minyak kelapa dara bersendirian begitu, makanlah bersama ulaman daun hijau. Masya-Allah. Makan dengan nasi sekali kat situ kan, curah 1 sudu besar, 2 sudu besar, 3 sudu besar minyak kelapa dara ataupun minyak zaitun extra virgin ataupun campuran dua tu pun boleh. Masya-Allah. Lepas tu kita nak makan lauk. Kalau kita makan ulaman hijau, nak makan dengan nasi, lauk, kita tak usah makan ikan lah masa tu. Nanti jadi gangguan penghadaman, perut kita sakit, raw kan, cerit, senawa, sakit perut, macam-macam. Dia jadi simptom raw stomach, sakit perut, macam makanan tak dihadam lah. Kita rasa kita makan ni tak hadam kan. Lepas tu kita rasa badan lemah sebab makanan tak dapat dihadam, nutrien dalam makanan tersebut tak dapat diserap. Jadi boleh mengundang penyakit gastrik juga
kan. Kalau kita terus amal, kita tak tahu, kita teruskan amal. Makan sayuran daun hijau bersama ikan. Lama-lama jadi gastrik betul-betul. Saya sekali tu je. Lepas tu alhamdulillah, lepas 3 4 hari makin kurang. Sekarang alhamdulillah, dah hilanglah simptom raw dalam perut tu. Rasa macam makanan tak dapat dihadam, masya-Allah. Rasa lemah badan tu. Lemah badan Saya rasa ada defect dekat sakit perut bahagian kanan bawah dada. Itu bahagian hati tau. Saya tak tahu apa dia telah beri kesan dia buat kepada sistem penghadaman kita dan juga hati. Wallahualam. Itu kena kajian dia buat sebab ini di sebelah kitab dan memberi kesan adverse bila kita amal makan ikan bersama daun ulaman hijau, sayuran daun hijau, ulaman daun hijau. Susah nak sebut. Masya-Allah. Khususnya tu. Kalau kita dah masak, kurang. Jaranglah kena. Kalau kita makan banyak sangat, kan? Daun kangkung ke sawi, bayam, makan sama ikan banyak sangat, mungkinlah kan dia jadi build up dia punya anti-nutrient, menyebabkan makanan kita makan tak dapat dihadam. Mungkin protein tu tak dapat dihadam bila ada sayuran hijau bersama ikan dalam menu makanan pada hari tu, kan? Mana kita combine serentak tak boleh. Kalau kita jarakkan 2-3 jam, 1 jam pun okey lah, kan? Begitu. Tapi dengan daging, ayam, ketam ke udang, itu tak apa. Ikan yang tak boleh Dan bila makan banyak daun ulaman daun hijau banyak, ikan pun makan banyak, itu lagi cepat. Memang saya rasa, memang rasa betul. Kalau kita mau ulam sikit saja mungkin tak berefek lah, kan? Tambah sekali orang yang pada hari tu kita sensitif pula. Sistem penghadaman kita sensitif, kan? Masya-Allah, maka terjadilah, berlakulah kesan simptom perut kita tak selesa, uncomfortable, abdomen kita tak rasa tak syok sakit perut, cerit. Lepas tu rasa makanan tak dapat dihadam beberapa hari. Tu sekali makan. Kalau hari-hari, masya-Allah, boleh jadi gastrik. Jadi punca penyakit dalam perut kita, dalam usus kita ni banyak sebab. Bukannya sebabkan oleh makan pedas cili api je, atau makan makan goreng-goreng yang digoreng banyak kali, atau sentiasa makan goreng je, kan? Ataupun makan bahan kimia, bahan toksik, kan? Kalau kita makan benda-benda yang busuk, basi pun boleh menyebabkan gastrik juga kalau kita tak rawat dengan betul, kan? Sistem penghadaman kita pun kacau lah, jadi terganggu. Boleh jadi juga penyakit dalam perut, kan? Sebab tu kita kena jaga makanan kita dari segala aspek, dan bermacam-macam faktor menyebabkan gangguan sistem penghadaman dan boleh menyebabkan penyakit-penyakit dalam perut, gastrik, GERD, angin, kan? Lepas tu jadilah anxiety, panic attack lah, macam-macam lah. Sebab dia ada hubungan yang rapat dengan fungsi otak kita. Kalau perut kita tak sihat, fungsi otak kita juga akan terganggu, terjejas. Masya-Allah, begitu So, jagalah ni sebelum ni kita pernah cerita pasal 2 jenis protein yang beza tak boleh diambil sekali bersama, kan? Macam ikan dengan daging, ikan dengan ayam, telur dengan ikan, telur dengan ayam, telur dengan daging, kan? Begitu. 2 jenis protein tak boleh diambil bersama. Ini pun ganggu sistem penghadaman, kan? So minum air selepas makan pun tak boleh juga. Ni makan ulaman sayuran hijau bersama ikan pun tak boleh juga, mengganggu. Masya-Allah, kan? Begitu. Masya-Allah Dan kalau kita nak makan kacang, seloknya kita kena rendam, kan? Ni kita pernah cerita dulu. Benda-benda ni semua saya ulang balik benda-benda yang boleh mengganggu sistem penghadaman, boleh menyebabkan penyakit dalam perut, dalam usus, kan? Masya-Allah. So inilah semua faktor-faktor, kan? Saya ulang balik, kita buat kesimpulan banyak faktor menyebabkan penyakit dalam perut, gastrik, GERD, kan? Selain daripada makanan yang bertoksik, yang kemungkinan dah tercemar dengan racun, ataupun makanan yang dah
rosak, rosak, basi. Itu semua juga faktor-faktor juga. Satu, kita kena jaga pemakanan, diet kita, makanan kita kena jaga. Simpan dengan baik. Kan kalau makanan dah nampak berlendir, berubah bau rasa, kan, jangan sayang, jangan nak jimat, buang saja, kan. Suhu yang tak betul kita simpan, kan. Begitu itu semua boleh menjejaskan perut dan usus kita. Masya-Allah. Semoga manfaat insya-Allah, semoga manfaat insya-Allah. Setakat tu sajalah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.